TV KPM. Laparnya. Kelas banyak tadi. Nak makan dululah. Hari ni bawa bekal nasi lemak. Alamak, dah basi ke? Macam mana nak makan ni? Hai Cikgu Ain. Hai Mira. Wah, sedapnya. Nampak macam bawa bekal tu. Itu kan nasi lemak, Cikgu. Tapi kenapa muka Cikgu Ain macam sedih je? Cuba Mira bau. Cikgu, macam bau kurang menyenangkan lah, Cikgu. Kenapa ni? Itulah Mira, cikgu rasa makan ni dah basi lah. Dah basi? Cikgu, macam mana makanan tu boleh basi, Cikgu? Mira nak tahu ke? Kalau Mira dan murid-murid di rumah nak tahu, jom masuk kelas Cikgu Ain. Okey, jom Cikgu, jom. Alah, sayangnya. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bertemankan saya, Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, kita nak belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahun 6 dan murid-murid pendidikan khas dengan tajuknya Teknologi Pengawetan Makanan. Tetapi sebelum itu, di studio kita ada Cikgu Jurubahasa Isyarat turut serta dengan kami pada hari ini, iaitu Cikgu Sharifah Nur Solihatun dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Terima kasih Cikgu Sharifah kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, selain daripada itu, kita pun ada seorang guru penyampai yang sangat ceria, iaitu kita ada Cikgu Nurul Ain Hanis atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ain. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Mira apa khabar? Mira pun khabar baik Cikgu. Teruja Mira nak belajar sains hari ini dengan Cikgu Ain. Baiklah, tapi sebelum tu kan Cikgu, apa standard pembelajaran yang Cikgu nak kongsikan kepada Mira dan juga kawan-kawan di rumah? Okey, baiklah Mira. Silakan. Sebelum Cikgu mulakan pembelajaran pada hari ini, Cikgu nak kongsi dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini, okey, yang pertama, menjelaskan dengan contoh ciri makanan yang telah rosak. Okey, standard pembelajaran yang kedua, menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Dan standard pembelajaran yang ketiga, menghubungkait kaedah pengawetan makanan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, daripada standard pembelajaran ni, cikgu berharap pada akhir siaran murid dapat menyatakan ciri makanan rosak. Kemudian yang kedua, cikgu harap murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 contoh kaedah pengawetan makanan. Dan yang ketiga, cikgu harap murid dapat kenal pasti kaedah pengawetan makanan yang sesuai bagi makanan yang berbeza. Baiklah Cikgu Ain. Tadi kan Cikgu bawa bekal nasi lemak. Lepas tu nasi lemak tu dah basi. Macam mana? Apa punca kepada kerosakan makanan tu Cikgu? Kita selalu berhadapan dengan situasi macam tu kan Mira sebenarnya. Malam-malam mak kita masak banyak sangat. Kemudian tak habis. Lepas tu lupa pula nak simpan dalam peti ais ke. Esok bila mak nak bersihkan dapur, tengok-tengok, dah rosak makanan tu. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan makanan tu rosak? Takkan tiba-tiba je rosak kan Mira kan? Ya Cikgu. Jadi untuk merungkai misteri tu, boleh tak kalau cikgu nak nyanyi sikit? Wah, boleh Cikgu, boleh. Cikgu janji tak cara Siti Nurhaliza. Boleh? Boleh. Silakan Cikgu. Tanya sama nasi apa sebab basi, nanti jawab nasi kuman yang buat. Itu je sikit je Mira. Kuman yang buat. Okey. Kuman di sini sebenarnya cikgu merujuk kepada
tindakan mikroorganisma yang menguraikan makanan daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Senang ceritanya Mira, apabila ada mikroorganisma ni, makanan tu akan jadi rosak. Kalau mikroorganisma tak ada, makanan tak akan jadi rosak. Okey. Jadi bila kita nak faham tentang kerosakan makanan ni, kita juga kena tahu faktor-faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni hidup dan bertumbuh. Barulah kita boleh faham macam mana makanan ni boleh jadi rosak. Okey, jadi seterusnya cikgu nak cerita pula tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma. Faktor pertumbuhan mikroorganisma ni ada 5 je. Jadi untuk senang ingat, cikgu suka gunakan akronim. Akronim dia SUKAN. S, U, K, A dan N. S tu suhu yang sesuai. Okey. Mira rasa kan? Ya, cikgu. Kalau panas sangat, suhu tinggi, sesuai tak untuk mikroorganisma? Sesuai, cikgu. Tak Kalau- sesuai lah, cikgu. Bayangkan awak bayangkan macam kita ni panas sangat, sesuai ke? Sebenarnya tak sesuai Mira. Bila suhu yang terlalu tinggi, panas sangat, mikroorganisma akan mati. Begitu juga bila suhu yang terlalu rendah, iaitu suhu yang sejuk, pertumbuhan mikroorganisma pula akan terencat. Jadi sebenarnya suhu yang paling ideal untuk mikroorganisma ialah yang sedang-sedang saja, iaitu suhu bilik. Okey. Faktor yang seterusnya ialah U, iaitu udara, kehadiran udara. Untuk mikroorganisma hidup dan bertumbuh, dia mesti ada udara. Kalau tak ada udara, dia akan mati. Okey. Untuk faktor seterusnya K. Cuba Mira bacakan kan. K itu apa? K ialah keasidan yang sesuai. Keasidan yang sesuai ni ialah keadaan yang tidak terlalu berasid. Bila berasid ni selalu kita kaitkan dengan benda-benda yang masam macam cuka, air limau. Jadi keadaan macam tu tak sesuai untuk mikroorganisma tau Mira. Okey. Faktor yang seterusnya ialah A, iaitu kehadiran air. Tanpa air juga mikroorganisma tak dapat hidup, sama macam kalau tak ada udara. Jadi apabila air tak ada, mikroorganisma akan mati. Dan faktor yang terakhir sekali ialah N, nutrien. Nutrien inilah yang mengaitkan mikroorganisma dengan kerosakan makanan. Bila ada nutrien iaitu makanan, lepas tu suhu pula sesuai, suhu bilik. Keasidan pun sesuai, tak terlalu berasid. Ada air, ada udara. Rancaklah dia bertumbuh. Di sana rancak, di sini rancak, bertumbuh. Mikroorganisma pun rancak juga, bukan kita je yang rancak tau. Jadi begitulah terjadinya kerosakan makanan. Bila ada mikroorganisma, ada 5 benda tu, dia pun jadilah makanan rosak. Begitu rupanya proses ataupun bagaimana punca makanan itu boleh menjadi rosak. Ada 5 faktor kawan-kawan, iaitu SUKAN. Macam mana yang Cikgu Ain dah terangkan tadi. Baiklah cikgu, kita nak berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Boleh Mira. Macam Cikgu Ain kata rancak sana di sini. Kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM untuk pendidikan khas bagi mata pelajaran sains murid-murid tahun 6. Baiklah cikgu, di segmen ini apa yang Cikgu Ain nak kongsikan kepada mereka di rumah? Nampak macam ada banyak aktiviti ke atas ni cikgu. Okey Mira, untuk segmen ni kita nak tahu macam mana rupa makanan rosak. Macam mana warna dia, macam mana bau dia, macam mana rasa dia. Tapi dekat studio kita tak naklah bagi rasa, cikgu tak nak Mira sakit perut. Okey, jadi untuk jadi tajuk kita untuk segmen ni ialah
ciri-ciri makanan rosak. Okey. Jadi untuk segmen ni cikgu nak mulakan dengan aktiviti sikit. Aktiviti ni senang saja. Kita akan biarkan beberapa bahan makanan ni, kita akan biarkan dia menjadi rosak supaya kita boleh buat pemerhatian macam mana rupa bentuk dia bila dah rosak, warna dia, kemudian tekstur dia bila dah rosak. Okey, jadi bahan-bahan yang kita akan gunakan ialah okey, yang pertama kita akan gunakan roti putih. Ya. Kita boleh letak dalam bekas yang sesuai lah. Okey, kemudian yang kedua susu. Kemudian buah-buahan. Untuk hari ini Cikgu Ain pilih sawi, apple dan tomato. Okey. Dan yang terakhir sekali sumber protein. Boleh gunakan apa-apa saja yang ada kat rumah ataupun dekat sekolah. Cikgu guna apa-apa boleh, tapi Cikgu Ain gunakan ayam dan ikan. Okey. Semua ni kita akan biarkan dia Mira pada suhu yang sesuai, iaitu suhu bilik. Kemudian jangan keadaan yang berasid. Kemudian kita kena dedahkan pada udara dan air. Macam faktor pertumbuhan dia lah. Barulah dia akan jadi rosak kan. Jadi bolehkah kalau simpan kat peti ais? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Sejuk sangat. Jadi kita biarkan je. Kalau buat di sekolah, biarkan di bilik sains. Kalau dekat rumah, biarkan je dekat atas kabinet dapur. Okey Mira. Kita akan biarkan selama 3 hingga 5 hari. Kemudian baru kita buat pemerhatian lah. Boleh cikgu. Okey, jadi sementara kita nak tunggu 3 hari ni, kita nak buat apa Mira kat studio ni? Lama tu cikgu, 3 ke 5 hari tu cikgu. Tak boleh. Cik ingatkan studio ni cikgu punya. Wah, cikgu. Okey, tak apa Mira. Untuk tujuan perkongsian hari ini, cikgu dah sediakan sampel lebih awal supaya cikgu dapat kongsi pemerhatiannya dengan Mira dan murid-murid di rumah. Okey, boleh kita buat pemerhatian sekarang Mira? Boleh cikgu. Okey, cikgu nak ingatkan apabila kita membuat pemerhatian, kita akan melibatkan deria seperti penglihatan. Kita lihat, okey. Kemudian deria bau, kita hidu baunya. Ya. Kemudian deria sentuhan, kita sentuh teksturnya, dan rasa kita rasa. Tapi atas faktor keselamatan, Cikgu Ain tak mahu Mira rasa dan hidu. Rasa tu takut Mira sakit perut. Jadi kita hanya akan lihat dan buat pemerhatian. Ya. Okey Mira. Ni cikgu. Cuba kita tengok susu tu dulu. Susu. Cuba Mira tengok, buat pemerhatian terhadap susu tu. Macam mana tekstur dia Mira? Kalau Mira tengok, untuk susu ni, Mira nampak teksturnya seperti berketul-ketul lah cikgu. Kalau kita bandingkan dengan yang belum rosak. Yang belum rosak ada tak ketul-ketul? Tak ada. Okey, itu adalah salah satu ciri-ciri susu yang rosak. Dia berketul-ketul, kemudian berbau busuk dan rasanya masam. Okey, yang seterusnya Mira. Okey, cuba Mira buat pemerhatian ke atas sayur-sayuran tu pula. Baiklah, untuk yang kedua, sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini kan cikgu? Ya. Wah, tadi Mira tengok cikgu punya buah apple, buah tomato dan juga sayur nampak segar dan warnanya cantik. Kalau yang ini cikgu, warnanya seperti kalau sayur kekuningan dan juga selain daripada kekuningan, dia berair lah cikgu. Ya, betul Mira. Okey, kalau kita tengok yang segar ni. Sawi ni berwarna hijau. Bila dah rosak, dia bertukar kepada warna apa tu Mira? Warna kuning. Kemudian, okey, semasa dia elok, ada tak berair atau berlendir? Tak cikgu. Okey, tapi bila dah rosak, dia berlendir, berair dan semestinya baunya busuk. Yeah. Okey. Yang seterusnya Mira, kita buat pemerhatian ke atas daging ayam dan ikan tu pula Mira. Baiklah cikgu, untuk daging ayam dan juga ikan ni, kalau Mira tengok daripada sini, kalau ikan ataupun daging yang segar, dia akan berwarna merah. Tapi yang ini cikgu, warnanya seperti kehitam-hitaman lah cikgu. Macam lebam kan Macam Mira? lebam. Okey, itulah dia ciri-ciri makanan rosak. Okey, kalau kita tengok ikan dan ayam yang segar,
tengok warnanya kemerahan Ya. dan jernih lah kalau ikan ni. Ya. Tapi bila dah rosak, ayam tu lebam dan kehitaman. Kemudian dia berlendir Ya. dan baunya juga busuk. Tekstur je kalau kita boleh rasa, okey Berbat, yang ini cikgu boleh rasa dia agak pejal. Tapi bila dah rosak, teksturnya sedikit lembik. Okey. Yang seterusnya Mira. Yang seterusnya? Roti, cikgu. Roti. Roti tu macam mana Mira? Okey. Kalau untuk roti ni pula cikgu, Mira tengok roti ni Mira nampak macam ada tumpuk-tumpuk hitam cikgu. Selain daripada tumpuk-tumpuk hitam, roti ni pun bentuk dia pun dah tak empat segi lah cikgu. Bentuk dia pun dah berubah. Okey, kalau dibandingkan roti ni masih elok kan, putih, boleh selamat dimakan. Manakala roti yang dah rosak tu pula Mira, dia dah ada tumpuk-tumpuk hitam. Dan berbau juga cikgu. Ya betul, berbau juga. Okey, jadi cikgu boleh simpulkan ciri-ciri makanan rosak. Yang pertamanya, kalau susu dia berketul-ketul. Okey, kalau roti dia ada tumpuk-tumpuk hitam. Tumpuk-tumpuk hitam tu sebenarnya kulat. Lepas tu, kalau sayur dia berubah warna, dia berlendir dan teksturnya pun berair. Okey, dan bagi ayam tu pula, bila dia rosak, dia jadi lebam, kemudian kehitaman, baunya busuk. Ya. Mira rasa Mira boleh faham tak apa yang cikgu dah terangkan tadi? Mira faham cikgu apa yang cikgu dah terangkan. Baguslah macam tu. Sebab cikgu nak uji Mira. Wow, boleh cikgu? Okey Mira, memandangkan hari ni Mira jadi murid cikgu kan? Ya. Hari ni pula kita belajar tajuk makanan. Ganjaran cikgu nak bagi pada Mira adalah berbentuk makanan juga. Wah, bestnya. Setiap kali Mira dapat jawab dengan betul, cikgu akan bagi satu buah. Mira boleh pilih nak apple ke nak orange. Wah, Mira nak buat apple lah cikgu. Baru dah macam Cinderella. Boleh. Baiklah cikgu. Okey Mira, dah sedia ke? Sedia cikgu. Nak jawab soalan cikgu ni? Okey, kita akan baca sama-sama Mira, cuba Mira baca soalannya. Soalan yang pertama, pilih makanan yang rosak. Tadi Mira dah pandai kan nak kenal pasti makanan rosak, rupa dia macam mana. Okey, jadi cikgu nak Mira tengok gambar tu. Lepas tu Mira kenal pasti yang mana yang rosak, lepas tu Mira tanda right. Baiklah. Okey. Yang pertama, makanan yang rosak pertama ialah buah ni cikgu. Okey, kalau betul tanda right. Tanda right. Satu. Okey, seterusnya. Okey. Roti, sayur dan juga air susu. Okey, tahniah Mira. Nampaknya Mira dah faham dah macam mana nak tengok, nak kenal pasti makanan yang rosak. Okey. Betul ke, cikgu? Betul. Jadi cikgu bagi 2 biji buah. Boleh pilih. Wah, satu Mira ambil buah apple yang segar. Yang kedua Mira akan ambil satu lagi sebiji buah orange. Buah limau. Boleh Mira. Okey, pastikan sebelum memegang makanan mesti basuh tangan dulu. Mira dah basuh tangan tadi. Cikgu dah nampak dah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, cuba Mira bacakan. Baiklah, yang kedua, nyatakan ciri makanan rosak berdasarkan gambar. Kalau Mira tengok, yang pertama ialah segelas air susu. Mira nampak air susu tu macam ada ketulan-ketulan lah cikgu dekat dalam ni. Okey Mira. Mira boleh tengok gambar tu, kemudian Mira boleh pilih yang mana yang kat bawah ni pilihan jawapan. Cikgu Ain selalu beri pilihan jawapan kepada murid Cikgu Ain sebab murid Cikgu Ain dia kurang kosakata. Dia sebab murid masalah pendengaran kan. Okey, jadi Mira boleh jawab. Pilih. Baiklah, Mira akan pilih. Kemudian Mira tulis kat bawah ni. Baiklah cikgu, yang pertama ialah berketul-ketul. Berketul-ketul. Okey. Baiklah. Yang kedua, roti tu macam ada tumpuk hitam. Jadi Mira tulis tumpuk hitam. Okey. Baiklah. Di sini tumpuk hitam. Seterusnya untuk sayur ni kan cikgu,
Macam ada warna hitam lah. Jadi untuk daging ni cikgu, macam ada warna hitam. Jadi seakan kehitaman. Okey. Kalau macam itu boleh makan lagi tak Mira? Tak boleh cikgu. Kalau makan nanti sakit perut kan cikgu? Lawanlah tulisan Mira. Baiklah, ini untuk seakan kehitaman. Dan yang terakhir sekali cikgu, Mira dan kawan-kawan dekat rumah boleh? Boleh. Talian hayat ni. Apa jawapan dia kawan-kawan? Untuk sayur ataupun sayur tomato ni, nampak dia macam dah lembik. Itu jawapan kawan-kawan saya. Nanti kita tanya Cikgu Ain, betul ke tak betul? Okey cikgu. Okey, biar cikgu semak. Okey, yang pertama, berketul-ketul. Betul ke salah? Betul! Tahniah Mira! Okey, yang kedua, roti tu tumpuk hitam. Betul juga. Yang ketiga, seakan kehitaman. Betul. Siapa tak nampak ni, Cikgu Ain nak cek mata dia. Okey, dan yang keempat, lembik. Betul. Mira dapat 4 markah. Jadi Cikgu Ain nak bagi, tak naklah bagi 4. 2 je. 2 buah. Tahniah Mira. Baiklah kawan-kawan, Mira dapat kumpul lagi sebiji buah apple dan sebiji lagi buah limau. Seronoknya kawan-kawan, kita dah ada 4 buah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika nak. Kita kembali selepas ini ya cikgu. Okey, Jangan Mira. ke mana-mana, teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 2, pendidikan khas bagi mata pelajaran sains untuk murid-murid tahun 6. Baiklah, untuk segmen ini, Mira tengok ada banyak sangat antara makanan-makanan di atas meja ni. Nak tanya Cikgu Ain lah, Cikgu, apa aktiviti seterusnya, Cikgu? Okey. Untuk segmen ni, Mira, kita akan belajar macam mana kita nak elakkan makanan menjadi rosak. Macam mana kita nak awet makanan kita. Jadi, tajuk kita untuk segmen ni ialah kaedah pengawetan makanan. Okey. Baiklah. Kaedah pengawetan makanan ni, Mira, sebenarnya dia ada banyak. Jadi, Cikgu Ain akan bincangkan beberapa lah hari ini. Okey? Dan Cikgu Ain pun ada bawa contoh ke studio pada hari ini. Okey, untuk kaedah yang pertama, pendinginan. Okey, baiklah, dalam kaedah pendinginan ni, makanan disimpan pada suhu sekitar 4 darjah Celsius, iaitu sejuk, dingin sahaja. Pada suhu ini, pertumbuhan mikroorganisma menjadi perlahan. Pendinginan ni biasanya kalau kat rumah kita ada peti sejuk yang bahagian bawah. Tapi sekarang peti ais dah canggih lah Mira. Dia tak atas bawah. Dia kadang-kadang yang kiri kanan pun ada kan. Tapi peti ais kat rumah Cikgu Ain, bawah tu dingin. Jadi contoh makanan yang kita gunakan kaedah ni, kalau kita boleh nampak dalam gambar tu, contohnya apa tu Mira? Ada buah apa tu? Ada buah tembikai. Ya. Buat tembikai, boleh ada sayur-sayuran robak. Itu contoh-contoh makanan yang kita boleh gunakan kaedah pendinginan. Okey. Seterusnya ialah kaedah penyejuk bukuan. Okey. Dalam kaedah ni, makanan di sejuk buku pada takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pada suhu ini, pertumbuhan mikroorganisma terhenti terus. Okey, kalau pendinginan tadi dia lambatkan, kalau pembekuan ni dia berhentikan terus. Sebab itulah Mira, kalau guna kaedah penyejuk bekuan ni, makanan kita boleh tahan lebih lama. Kalau pendinginan cuma boleh tahan 5 hingga 7 hari. Kalau kita simpan kat sejuk beku, boleh tahan sehingga 3 hingga 6 bulan bergantung pada teknik kita. Biasanya makanan yang kita gunakan kaedah ni, macam tadi yang busuk sangat tu, macam ayam, ikan, ataupun makanan yang sedia dimasak pun boleh kita sejuk beku. Bila nak makan, kita panaskan sahaja. Baiklah. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kaedah pendidihan. Okey, pada kaedah ini, makanan dimasak dan dididihkan pada suhu 100 darjah Celsius iaitu takat didih. Pada suhu ini,
kebanyakan mikroorganisma mati. Sebab itulah mak kita selalu masak air dekat atas dapur tu. Dia nak bunuh mikroorganisma supaya kita tak sakit perut bila minum air. Makanan-makanan yang kita boleh gunakan kaedah pendidihan ni ada banyak. Macam biasa mak kita masak tu, apa-apa. Sebab tu masak sehingga mendidih. Sebab nak suruh jangan cepat rosak. Okey. Yang seterusnya ialah pengetinan dan pembotolan. Kalau tengok kat atas meja tu Mira, ada botol dengan ada tin tu. Pada kaedah ini, makanan dipanaskan dan disejukkan, kemudian dimasukkan dalam bekas kedap udara. Suhu yang tinggi dan ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisma mati. Okey, dalam kaedah ini kita nampak dia manipulasikan dua benda. Suhu dengan udara. Macam Cikgu Ain cakap tadi, faktor pertumbuhan tu penting kan? Jadi kat sini dia bagi suhu yang tinggi, jadi mikroorganisma tu mati. Kemudian dia singkirkan udara. Jadi mikroorganisma tak dapat hidup. Okey. Contoh makanan yang boleh kita lakukan pengetinan dan pembotolan macam yang ada tu kicap, ikan sardin, buah-buahan dalam tin dan banyak lagi lah. Okey. Yang seterusnya, kaedahnya ialah pempasturan. Cuba Mira sebut. Pempasturan. Betul tu. Pasteur ni sebenarnya adalah nama orang yang mengasaskan kaedah ni. Itu pengetahuan am sajalah. Makanan untuk kaedah ini, makanan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, kemudian diikuti dengan pendinginan segera. Lepas dia dah panaskan, dia cepat-cepat sejukkan pada suhu yang rendah. Lepas tu dia pack dan dia simpan. Okey, suhu yang tinggi ni menyebabkan mikroorganisma mati. Manakala suhu rendah pula menjadikan mikroorganisma kurang aktif. Selalunya pempasturan ni kita buat pada hasil tenusu macam susu, macam cikgu ada bawa juga susu. Ya, di sini. Ada yogurt. Okey. Baik cikgu. Yang seterusnya ialah kaedah pengeringan. Dalam kaedah pengeringan ni, makanan dikeringkan dengan bantuan haba. Haba maksudnya panas. Pada suhu macam ni, panas ni, mikroorganisma tidak dapat hidup kerana tiada air. Bila kita keringkan, air disingkirkan. Jadi mikroorganisma tak dapat hidup. Contoh makanan yang menggunakan kaedah pengeringan ni, Mira rasa apa? Contohnya ikan kering, cili kering, daging boleh. Mira makan tak ikan kering? Pernah rasa cikgu. Cikgu pun ada bawa di studio ikan kering, lada kering dan asam keping. Semua bahan-bahan ni dikeringkan, jadi udara tak ada. Jadi dia boleh tahan lama. Macam ikan tu, ikan kering. Ikan juga kan? Tapi kita boleh simpan dia dekat dalam kabinet je. Dia tak akan jadi rosak macam ikan yang segar. kita. Ya betul. Okey. Yang seterusnya, penyalayan. Penyalayan ni ialah kaedah di mana makanan dikeringkan dan disalai dengan cara mengasapkannya. Dia sama juga, dia punya konsepnya dia nak keluarkan air. Tapi dia asapkannya. Sebenarnya kaedah-kaedah pengawetan makanan ni secara asasnya dia manipulasikan benda yang sama. Dia keluarkan air, dia keluarkan udara, cuma perbezaannya akan berlaku pada kualiti makanan tu. Macam kalau kita keringkan, tekstur makanannya jadi kering macam ikan kering tu. Kalau salai ni macam orang Jawa kata embal-embal gitu. Jadi okey, bila tiada air, pertumbuhan mikroorganisma akan terbantut. Salai ni yang ada contoh tu ialah daging salai. Daging salai. Ini terkenal cikgu Kek 9 ramai orang sedap suka makan daging salai. Masak cili api sedap ni. Okey. Yang seterusnya Mira ialah kaedah pemasinan. Makanan dilumur garam yang banyak. Tak boleh sikit-sikit macam kita masak tu, tak nak. Mesti banyak untuk menyingkirkan kelembapan ataupun air. Apabila tiada air,
mikroorganisma tak dapat hidup dan bertumbuh. Dia sama juga macam pengeringan, dia nak singkirkan air. Cuma cara dia nak singkirkan air tu dia banyakkan garam. Jadi nisbah air tu menurun. Ya. Okey. Contoh makanan yang diawet menggunakan pemasinan ni, kita ada telur masin dan ikan masin. Okey. Yang seterusnya ialah pembungkusan vacuum. Dalam kaedah ni, makanan disimpan dalam pembungkus makanan yang di-vacuum. Vacuum ni maksudnya tak ada udara. Macam kat angkasa lepas tu, tak ada udara. Sebab itulah kat angkasa lepas tak ada hidupan, tak ada udara. Okey. Jadi bila tiada udara, mikroorganisma tidak dapat hidup dan bertumbuh. Ya. Macam ni kan cikgu? Antara contoh. Betul-betul. Ini okey. Okey, baik cikgu. Seterusnya? Okey Mira, yang seterusnya penjerukan. Saya rasa ini kaedah yang terakhir kot. Okey. Kaedah ni dalam kaedah ni makanan direndam dalam cuka, larutan gula atau garam yang pekat. Keasidan yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisma sukar bertumbuh. Okey. Yang kaedah ni dia manipulasikan faktor keasidan bahan pula. Bila keadaan terlalu berasid, makanan tak dapat nak bertumbuh. Jadi dia terencat. Contoh yang ada tu ialah jeruk mangga dan jeruk betik. Cikgu ada bawa tu. Sedap betul. Okey. Ini antara contoh bagi penjerukan. Betul tu Mira. Dan ada banyak lagi buah-buahan lain yang kita boleh lakukan kaedah penjerukan ni. Okey Mira. Ini cikgu. Banyak dah cikgu cakap ni. Habis haus jadinya. Mira rasa Mira faham tak tentang kaedah pengawetan makanan ni? Setakat ni cikgu, Mira faham tentang kaedah pengawetan makanan. Macam mana dengan murid-murid di rumah? Kalau cikgu uji rasa boleh jawab tak? Boleh. Okey, kalau macam tu jom kita uji kefahaman kita tentang tajuk ni. Okey Mira. Cikgu nak uji Mira sama ada Mira faham ke tidak kaedah pengawetan makanan ni. Jadi, untuk aktiviti kita ni, cikgu nak Mira padankan. Mira tengok gambar, kemudian Mira padankan kaedah apakah itu. Baiklah, saya tampakkan jawapannya di sini cikgu ya. Betul Mira. Yang pertama, ini kalau dia dah masak cikgu dia akan bunyi. Maksudnya dah masak, dah mendidih dah air tu. Jadi ini merupakan kaedah pendidihan cikgu. Pandai Mira. Betul Mira. Yang kedua, ini sebab dia ada peti sejuk. Dia dalam peti ais kat rumah. Jadi ini merupakan pendinginan. Betul Mira, pendinginan. Di sini pendinginan. Yang seterusnya cikgu, ini Mira ingat, ini ialah tentang susu. Kalau susu, nama orang tu kan? Nama orang. Dia pelik-pelik sikit kan? Okey, apa nama dia kawan-kawan? Pasteur. Namanya kan cikgu? Ya. Jadi, ini merupakan kaedah pempastiuran. Pandai Mira. Cikgu harap murid-murid di rumah pun dapat jawab sama macam Mira. Baiklah cikgu. Yang seterusnya di atas ini sama juga macam ada daging dan juga sejuk. Jadi jawapannya ialah penyejuk bekuan. Betul Mira. Ya. Di bawah ini, jadi cikgu kata sedap masak lemak cili api. Jadi jawapannya ialah salai. Kita salai daging. Daging salai. Penyalaian. Baiklah, di sebelah sana nampak macam ada banyak tin je tu cikgu. Jadi kaedah ini dipanggil kaedah pengetinan. Betul tu Mira. Nampak gayanya Mira memang faham lah. Bagus kalau cikgu ada 10 orang murid macam Mira ni. Semua jawapan betul. Betul cikgu Okey, boleh teruskan Mira. Di bawah itu jawapannya ialah penjerukan cikgu. Sebab ada jeruk kat sini. Sedap betul. Dan seterusnya ialah ada telur masin. Kalau telur masin, pastilah jawapannya pemasinan. Ya, betul. Kemudian kita ada di atas pengeringan. Mungkin di sini cikgu. Pengeringan.
Tak apa, Mira boleh jawab. Baiklah, Mira cuba jawab ya kawan-kawan. Kalau salah, cikgu betulkan saya ya. Betul. Kita Baiklah. jangan malu buat kesilapan. Sebab dari kesilapanlah kita belajar. Betul. Yang seterusnya, kalau Mira letak ini ialah vacuum. Dan ini sebab Mira nampak ada banyak sangat botol. Mira letak pembotolan dekat sini, cikgu. Okey. Okey Mira. Ya, cikgu. Untuk gambar lada tu, kalau Mira jawab pembungkusan vacuum pun sebenarnya tak salah. Sebab lada pun kita boleh lakukan pembungkusan vacuum. Tapi untuk gambar yang atas tu, sebenarnya lebih tepat kalau kita letak pembungkusan vacuum. Sebab kan dia dah serap semua udara. Jadi Mira betulkan balik. Wah, jadi jawapannya ditukarkan vacuum di atas dan juga cili kering ni. Dah nama pun lada kering. Pastilah pengeringan. Okey. Tahniah Mira. Terima kasih, cikgu. Okey. Jadi macam mana, cikgu? Saya dapat ganjaran tak? Dapat. Walaupun salah satu, cikgu tetap bagi ganjaran sebab Mira berani mencuba. Okey, jadi cikgu bagi sebab ni banyak soalan Mira jawab ni. Mana boleh bagi 2 je kan? Cikgu bagi 3 buah untuk Mira. Dapat 3 buah lah kawan-kawan. 1, Murid-murid di rumah jangan cemburu. 2 dan 3. Tak apa cikgu, mereka tak cemburu kerana buah ni kita akan kongsi sama-sama. Kerana mereka pun menjawab juga di rumah cikgu. Betul tu. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton tahap 2 Pendidikan Khas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di slot tahap 2 Pendidikan Khas Didik TV KPM. Di segmen ini, tajuk yang akan kita pelajari ialah penghasilan jeruk lada bersama-sama dengan Cikgu Ain. Macam mana nak buat jeruk lada tu, Cikgu? Kita boleh buat sama-sama. Mula-mula, cikgu nak perkenalkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, jadi untuk buat jeruk lada ni, kita mestilah perlukan cili. Cili. Tak kisah hijau ke merah, ikut kesukaan masing-masing. Okey, kemudian kita perlukan garam. Garam. Baiklah. Kemudian kita perlukan gula. Dan kita perlukan juga cuka. Okey. Jadi, mula-mula sebenarnya kita kena cuci cili ni dulu. Cili ni cikgu dah cuci sebab dekat studio kita tak ada pipe kan. Jadi pastikan murid-murid di rumah kalau nak buat aktiviti ni pastikan cuci dulu cili ni dengan bersih. Baiklah. Tahu Mira, kita mesti sentiasa pentingkan kebersihan. Okey, lepas dah siap dicuci dengan bersih, kita potong dan hiris lada ni. Okey, Mira ambil satu, cikgu ambil satu. Baiklah. Okey. Mira ambil satu lada yang berwarna merah dan satu lagi yang berwarna hijau. Okey. Kita hiris lada ni kecil-kecil. Jangan besar-besar takut tertelan pula Mira. Hati-hati tau Mira, dah mengendalikan pisau. Murid-murid di rumah kalau buat aktiviti ni, pastikan dalam pemantauan ibu bapa. Jangan pergi dapur sendiri main pisau ya. Kerana dia tajam, kalau terkena nanti risau cedera. Baik cikgu, untuk potong cikgu kata potong kecil-kecil ke besar-besar cikgu? Cara Ikut pemotongan. kesukaan. Kalau cikgu tak suka besar-besar sebab nanti takut tercekik pula. Baiklah, kita akan iriskan sedikit demi sedikit. Satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Bila saya tengok jeruk lada ni kan cikgu, saya teringat pula jeruk lada ni antara yang kita boleh makan sewaktu kita makan dengan kuih tiaw. Betul, kuih tiaw kerang. Cikgu pun tadi bila tengok cili jeruk ni teringat, sedapnya makan kuih tiaw kerang kan? Yeah. Selalu kita beli kat pasar malam kan Mira? Betul cikgu. Okey. Cili lada merah. Kemudian kita masukkan lada yang berwarna hijau. Untuk lada kan cikgu tak kisah ke cikgu warna apa tu tak kisah kan? Merah boleh, hijau boleh. Kita pilihlah. Ada orang suka pedas.
Ada orang suka tak pedas. Kadang-kadang yang warna hijau ni, dia kurang pedas tau. Baiklah. Mira punya lada dah siap potong. Lagi sekali pesanan mesra, adik-adik kena berhati-hati tau. Kerana pisau ni tajam. Dan lada ni pun pedas. Jadi pakailah sarung tangan. Jangan terkena mata kan cikgu? Betul. Nanti menangis pula. Okey Mira, lepas dah hiris tu, kita masukkan cili yang telah dihiris ke dalam bekas. Kalau boleh bekas kaca. Oops. Okey. Ya. Mira pun masukkan satu untuk Mira punya. Lada Mira pun dah siap. Langkah berikutnya cikgu, apabila kita dah masukkan lada di dalam bekas kaca. Okey, seterusnya Mira, bila kita dah hiris cili ni, kita tambahkan sedikit garam. Boleh tak Mira tambahkan? Boleh cikgu. Berapa sudu cikgu nak letak garam ni? Ikut kesesuaian lah, ikut kita punya kesukaan. Cikgu rasa 2 sudu sesuai kot. Boleh, sebab ni cikgu. sudu yang kecil kan. 1. Mudah ambil satu. Boleh cikgu Boleh. Yang kedua, 2 sudu garam. Okey, cukup Mira. Kemudian Okey. Untuk langkah yang seterusnya, kita akan lihat video ini. wah, ada satu video cikgu sediakan. Jom kita saksikan. Okey. Kalau kita lihat, mula-mula kita perlu panaskan cuka dalam periuk. Kita panaskan cuka atas api yang mendidih. Kemudian kita masukkan gula. Gula tu ikut kesukaan kita juga. Berapa senduk yang kita mahukan. Cikgu Ain suka manis-manis, jadi kita letak 4 senduk tu. Ini Cikgu Ain minta murid yang lakukan aktiviti ni. Kemudian kita kacau hingga sekata. Kemudian lepas sejuk, kita masukkan larutan tadi ke dalam cili jeruk yang telah dipotong tadi. Wow. Jadi inilah hasilnya Mira. Cili jeruk yang sudah siap. Wah, macam ni. Yang ni Cikgu Ain buat dengan murid-murid di kelas. Yang ni bolehlah kita makan dengan char kway teow. Wah, bestnya. Dan Cikgu Mira perasan antara bahan lain yang cikgu guna untuk mengawetkan jeruk lada ni, cikgu tambahkan cuka. Kenapa cikgu tambah cuka? Ya, cikgu tambahkan cuka sebab kita nak beri keasidan yang tinggi pada persekitaran. Jadi, cili ni takkan rosak. Sebab keadaannya tak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Ya. Okey Mira, ini adalah kaedah penjerukan kan? Ya. Okey, Mira rasakan apa lagi kaedah yang boleh digunakan untuk mengawet cili? Untuk mengawet cili. Selain jeruk lada. Selain daripada jeruk lada, untuk mengawet cili, antaranya ialah pengeringan. Kalau pengeringan kita buat apa? Kita keluarkan semua air, kita buat lada kering kan? Betul, Okey, lada kering. betul Mira. Ataupun selain tu kita boleh juga kalau baru beli daripada pasar, kita simpan je dalam peti ais. Jadilah kaedah pendinginan. Ya, kalau pembungkusan vacuum boleh juga cikgu? Boleh, kita masukkan dalam plastik dan kita vacuum keluar udaranya. Ya, baiklah. Okey Mira, cikgu nampak Mira macam dah faham dengan keseluruhan tajuk ni. Sebab Mira dah boleh aplikasikan. Mira dah tahu ciri makanan rosak. Kemudian Mira dah belajar kaedah pengawetan makanan. Kemudian Mira boleh nyatakan pula kaedah pengawetan yang pelbagai untuk satu jenis makanan. Cili jeruk, Mira boleh senaraikan lebih daripada satu kaedah pengawetan. Jadi cikgu rasa memang prestasi Mira hari ini sangat memberangsangkan. Oleh itu cikgu Ain nak bagi lagi 2 buah untuk Mira. Wah, saya dapat lagi ganjaran. Tahniah Mira. 2 buah. Terima kasih Cikgu Ain. Okey Mira, Ya, cikgu. cuba Mira kira berapa banyak buah yang Mira dapat hari ini. Mira dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alah, 9. Cikgu tambah lagi satu. Tambah lagi satu, 10. Cikgu tak lokek tak. Okey, Mira dapat 10. Tahniah Mira. Terima kasih cikgu. Baiklah cikgu, kalau kawan-kawan dekat rumah yang ingin tambah lagi pemahaman mereka tentang tajuk kita pada hari ini, teknologi pengawetan makanan, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan?
murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan ataupun nota daripada portal Delima di Sumberku. Di Sumberku. Ingat tu kawan-kawan, semoga ilmu yang Cikgu Ain berikan ini memberi manfaat kepada anda semua bagi memahami tentang teknologi pengawitan makanan. Terima kasih Cikgu Ain. Sama-sama, Terima Mira. kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Sharifah dan tahniah kepada semua kawan-kawan kerana berjaya memahami dan menonton tahap 2 di Didik TV KPM sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.